warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kitab Syama'il Muhammadiyah fi Khasail Nabawi, iaitu kitab Syama'il Tirmizi dalam memberi keterangan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungannya iaitu dalam bab cincin, dalam bab yang ke-11, iaitu bab yang datang untuk menyatakan tentang cincin yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab 11 ini, pengarang kitab ini Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih telah mengeluarkan 8 buah hadis dalam bab ini. Jadi kita sambung pada hadis yang ke-6, sambungan dia. Apabila Dihya Al-Qalbi membaca surat itu di hadapan Hercules, Kaisar, anak saudara lelaki Kaisar yang hadir telah melenting dan meminta surat itu diserahkan kepadanya. Kaisar bertanya, apakah yang kamu mahu lakukan dengannya? Dia menjawab, surat ini tidak layak untuk dibaca. Namun, dia kata surat ini tidak layak untuk dibaca. Nama dia disebut dahulu, bukannya nama tuanku. Sepatutnya dia memanggil tuanku Maharaja, bukannya raja. Kaisar pun berkata kepada anak buahnya, kamu bebal, kata dia. Bodoh kau ni. Kamu bebal, kata dia. Adakah kamu mahu aku membuang surat seorang yang telah didatangi oleh Jibril yang agung? Sekiranya dia seorang Nabi, dia memang sepatutnya menulis begitu. Sayyidina Dihya Al-Qalbi radhiyallahu telah diberi layanan yang baik, lagi terhormat. Surat itu sampai sewaktu Kaisar dalam lawatan ke tempat itu. Tempat itu apa? Baitul Maqdis. Masa tu Hercules ni dia ada satu melawat kawasan. Dia raja, dia pergi melawat wilayah dia. Jadi Baitul Maqdis pada waktu tu dalam kekuasaan Romawi. Jadi surat itu sampai sewaktu Kaisar dalam lawatan ke tempat itu, ke Baitul Maqdis. Maka setelah kembali, beliau kumpul sekalian menterinya dan berucap kepada mereka, saya ingin membawa perhatian anda semua kepada sesuatu yang baik dan gemilang bagi mengekalkan jawatan kamu ini. Nampak? Hercules kata apa? Panggil menteri-menteri dia. Bila balik, panggil menteri. Kumpulkan menterinya. Kaisar telah berucap kepada menteri-menterinya di dalam sebuah bilik yang dikunci pintunya. Saya dah beritahu tuan-tuan. Dia kunci, dia bawa masuk dalam dewan, dia apa? Sebelum cakap, tingkap pintu semua bagi kunci. Kunci, pegang. Maka Kaisar telah berucap dalam sebuah bilik yang dikunci pintunya dan tingkapnya. Menteri dan orang-orang kenamaannya gempar serta marah sehingga mereka kelam kabut, bertindak liar dan cuba keluar daripada bilik itu. Bila Hercules beritahu dengan diorang, nak tak aku beritahu kamu ni satu benda, kata dia. Tapi benda ni benda yang baik dan gemilang, yang mana bila kita terima benda ni, kita pun selamat, jawatan yang ada kat aku pun selamat, jawatan yang ada kat korang ni pun selamat. Nak tak, dia kata? Iaitu Kaisar nak beritahu dia orang supaya terimalah Islam, terimalah surat yang aku terima ni. Dakwah yang disampaikan kepada aku ni, kita terima. Seluruh kita ni terima dulu.
Sebab Kaisar dah tahu. Kaisar ni dia ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir. Dia mengandungi maklumat dia. Jadi dia kata terimalah, kalau kita terima diri kita, jawatan kita, kerajaan kita ni selamat. Nabi SAW bila hantar surat dakwah kepada Romawi dan Nabi utus Dihya Al-Kalbi, Nabi tidak ada keinginan pun nak menguasai Rom ni. Bukan Nabi nak pun kerajaan Rom ni, Nabi tak nak. Bukan Nabi nak pergi tawan Rom ni, nak jadi raja Rom, tak. Nabi tak nak pun kerajaan Rom ni. Apa yang Nabi inginkan, Nabi nak supaya Raja Rom dan seluruh rakyat Rom beriman. Raja Rom kalau terima Islam, jadilah raja. Tak payah turun daripada jawatan tu, duduklah atas kursi tu sampai kau mati. Tak payah nak turun, nak letak jawatan, tak payah. Duduk je. Terima je Islam. Dan perintahlah negara itu menurut perintah Allah. Itu je Nabi nak. Nabi nak dia beriman. Jadi bila Kaisar berucap dalam bilik macam tu, maka menteri dan orang-orang kenamaannya, timbalan menteri, exco, menteri, timbalan menteri, kan, exco, semua dalam parlimen tu. Dia panggil ahli parlimen dia. Bila dia sebut macam tu je, menteri dan kenamaannya menjadi gempar. Kemudian mereka marah. Sehingga mereka menjadi kelam kabut, bertindak liar dan cuba keluar daripada dewan, keluar daripada bilik itu. Kerana pintu itu terkunci, keadaan itu berlanjutan beberapa masa. Bila jadi kelam kabut tak boleh keluar, masih lagi dalam kamar. Kemudian tiba-tiba Kaisar Hercules ni mententeramkan mereka dan meneruskan ucapannya. Dia tengok dah kelam kabut, dia tengok dia nak hilang majoriti. Dia dah tengok dia tengok ahli parlimen dia semua dia nak hilang apa? Dia tengok apa yang dia beritahu ni tak boleh didengari oleh menteri-menteri dia ni. Tak setujulah. Hercules pun dah takut dah. Hercules bila tengok, Hercules tenteramkan mereka. Kaisar mententeramkan mereka dan kemudian dia meneruskan ucapannya. Dia kata seorang yang mengaku Nabi telah muncul dan telah mengutuskan surat kepada aku, kata dia. Satu orang yang mengaku Nabi ni, dia dah hantar surat dekat aku dan dia telah muncul. Saya ingin menguji betapa teguhnya pendirian kamu atas agama kamu. Nampak? Dia spin. Dia apa? Dia spin. Ini orang politik ni. Ini pagi dia cakap lain, petang dia boleh cakap lain. Ya, betul tak Syed? Orang politik. Dia boleh bahaya. Pagi dia boleh beritahu begini, petang dia pusing. Saya cakap umum lah, saya tak cakap individu. Pasal ni rekod ni. Umum. Hercules ni dah berlaku dalam kamar dia. Dia kata apa bila dia tengok? Dia kata saya ingin hanya menguji betapa teguhnya pendirian kamu atas agama kamu Nasrani ni, agama kita ni. Aku nak test kamu je. Nak tengok betul kan kamu ni kukuh ke kesetiaan kamu ni kepada aku ni. SD yang kau sign ni betul ke? Faham? Kau kata orang kata kau setia dengan aku ni. Betul ke kau orang setia dengan aku ni? SD dah sign dah ni. Tapi betul ke? Nak menguji kesetiaan kamu ni. Saya ingin menguji betapa teguhnya pendirian kamu atas agama kamu. Dan sekarang saya telah tahu jawapannya. Maka sekalian yang hadir pada waktu itu ketika kelam kabut dan menjadi marah telah menjadi tenang semula. Lalu kesemua mereka itu sujud di hadapan Hercules. Taat balik. Raja kita hanya test kita je. Kemudian Hercules memuji-muji mereka dan kemudian pintu dibuka dan Hercules membiarkan mereka keluar dan pergi. Nampak? Hercules pun takut.
Bila kalau menteri dah keluar, tinggalkan dia, dia dah tak ada power lah. Dia rasa tak ada power. Aku akan hilang kerajaan. Maknanya dia nak Islam. Sebenarnya dia nak, hati dia tu nak Islam. Dalam dia nak Islam tu, kerajaan pun dia nak. Islam pun nak, kerajaan pun, power pun nak. Allah uji dia. Allah bagi dia dua pilihan. Kalau terima Islam, hilang kuasa. Kalau kau ambil kuasa ni, rakyat tak beriman dengan kau ni, rakyat tak setuju dengan Hercules, berarti kau akan hilang Islam. Pilih. Itu ujian besar tu. Ujian keimanan. Walaupun dia belum beriman, walaupun dia belum masuk Islam, tapi dia dah tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa berlaku? Dia reverse balik. Dia reverse balik. Apa dia kata? Dia memuji pendirian menteri-menteri. Tak ada, aku hanya sebenarnya aku uji korang aja, kata. Testing aja. Nampak gaya SD yang korang saya ni kukuh. Setia betul dengan saya, dia kata. Maka bila dengar, maka sekalian yang hadir menjadi tenang, lalu sujud di hadapan dia. Oh, sujud balik. Kemudian beliau memuji-muji mereka, dan dia biarkan mereka keluar daripada kamar bilik itu. Buka pintu dah, okey, boleh balik. Testing aja. Maka riwayat yang lain menceritakan beliau sempat mencium surat itu. Hercules cium surat yang Nabi bagi itu dan meletakkan di atas kepalanya. Hercules cium surat Nabi itu, diletak atas kepala. Hercules dah buat dululah. Riwayat lain menceritakan beliau ketika menerima surat yang dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia mengucup surat itu, dia cium surat itu dan kemudian meletakkan di atas kepalanya. Beliau lalu membalut surat itu dengan kemas dengan kain sutra, lalu disimpannya. Surat Nabi itu dia lipat elok-elok, letak dalam satu kain sutra, dia balut, lalu disimpannya. Beliau kemudian mengundang ketua pihak gereja. Dia panggil imam besar gereja, grand imam. Kalau church tu, kira dia punya padri yang paling, mungkin dia panggil dia punya pop tu lah. Beliau mengundang ketua gereja dan berbincang dengannya. Padri besar itu berkata, Tuanku, sesungguhnya beliaulah Nabi yang terakhir. Panggil ketua gereja paling besar, dah tua dah. Orang lama paling mengetahui banyak maklumat. Maklumat apa? Maklumat kenabian. Tuan-tuan, padri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam realnya. Memang ya ahli kitab, dia ada maklumat-maklumat kenabian. Ada dekat dia, tersimpan, diwarisi. Nanti kita akan jumpa bab ni. Bab yang diterangkan oleh Salman Al-Farisi, satu sahabat ni, dia akan beritahu macam mana kisah dia masuk Islam. Dia orang Farsi, dia bukan orang Arab, dia orang Iran, bangsa Farsi. Macam mana dia masuk Islam? Dia cerita macam mana dia masuk Islam. Dia tukar daripada setiap satu padri kepada satu padri dia dimiliki. Dia kata punca dia masuk Islam disebabkan padri-padri yang dia duduk. Dia duduk dengan satu padri ni. Dia belajar dengan padri ni. Akhirnya padri ni beritahu dia rahsia sulit, satu maklumat rahsia. Dia dengar benda tu, dia simpan. Kemudian padri tu dekat nak mati. Padri ni kata, sebelum aku mati, kalau aku mati besok, engkau pergi dekat padri yang nombor 2 ni. Dia ni aku punya timbalan. Salman Al-Farisi kata, mati padri ni, aku pun pergilah dekat timbalan dia, nombor 2 lah. Belajar dengan dekat dia pun diberitahu tentang maklumat ni. Beberapa siri perpindahan
sehinggalah dia menyimpan, Salman Al-Farisi menyimpan maklumat tentang Nabi akhir zaman. Last kali kata Salman, saya ringkaskan, nanti kalau kita ada rezeki kita akan jumpa kisah dalam kitab ni. Last kali Salman Al-Farisi kata dia dah himpun seluruh maklumat tentang Nabi akhir zaman ni yang nama Muhammad sallallahu alaihi, tapi tak pernah jumpa. Tapi akhirnya Padri ni beritahu Nabi akhir zaman ni dia akan muncul di sebuah negeri yang banyak pohon tamar. Maknanya Madinah lah. Mekah tak ada tamar. Mekah batu bata, batu. Padri ni kata dia akan keluar di satu negeri yang mempunyai bukit dan dia banyak ditanam pohon tamar. Dan nama lama dia Yathrib. Nama Madinah lama ni Yathrib. Dan last kali Salman Al-Farisi pegang satu maklumat penting. Padri ni kata di belakang bahu laki-laki ini dia memiliki khatamun nubuwah. Dia ada satu endorse chop belakang antara dua bahu ni, di atas ni dia ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Tanda kenabian. Dia sebesar telur burung. Padri ni kata dia sebesar telur burung. Dia seketul daging sebesar telur burung yang berada di antara tulang belikat dia. Dan di atas telur burung tu tertulis, maknanya chop macam endorsement lah, kan? Endorse. Atas tu tertulis Muhammad Rasul Allah. Sebagai riwayat kata daripada bawah tu Muhammad Rasul Allah, tertulis dengan bulu emas. Kalimah tu di belakang Nabi, dia terkeluar bulu tu bulu emas. Itu khatamun nubuwah. Jadi Salman Al-Farisi beritahu, ketika aku dah meninggalkan padri-padri dah habis dah, aku pergi kat tempat yang padri ni beritahu. Tempat tu adalah bila aku mendengar khabar bahawa Nabi akhir zaman telah, orang dah menyebut-nyebut dah. Waktu tu dah viral lah dah. Viral zaman tu bukan viral phone lah kan. Viral cakap mulut orang. Orang bercerita. Dia kata dekat ada satu tempat ni kecoh. Pasal apa? Sembang kedai kopi. Dia kata dengar cerita ada satu Nabi lah. Jadi Salman Al-Farisi ni bila dengar perbualan orang, caravan, kafilah yang meniaga ni, yang balik daripada Mekah, dia tahu Mekah ni huru-hara, kecoh. Dia balik di kalangan orang Arab bercerita. Sambil dia duduk kat kedai tu, dia dengar, Nabi dengar di mana? Di Yathrib. Dia pun kata tanpa melenggah masa, dia pun ambil dia punya perbekalan, dia terus safar ke Yathrib. Tuan-tuan, dalam kisah Salman Al-Farisi ni saya cerita ringkas-ringkas je. Ketika ku sampai di Madinah, belum Islam lagi, belum tengok Nabi lagi, teringin nak tengok Nabi, tapi belum jumpa lagi. Dia kata ketika ku sampai ke Madinah, ku cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapat berita Nabi berada dalam masjid. Dan Nabi ketika ku masuk dalam tu, ku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, dikelilingi oleh orang ramai, para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok Salman ni, Nabi dah tahu lah. Nabi dah tahu sebab apa? Jibril dah PM tepi. Jibril telah beritahu Nabi, ya Rasulullah, ni sahabat, ni satu orang nama dia Salman. Dia datang
Satu je niat dia. Dia nak tengok khatamun nubuwah. Dia nak tengok yang belakang tu. Dia punya hati tu, dia dah tahu semua maklumat dah, tapi nak mengesahkan, nak confirm. Inilah orang dia. Last kali nak confirm ni, dia nak tengok yang belakang. Yang belakang ni, yang daging kat belakang ni. Nabi SAW bila tengok dia, Nabi dah tersenyum dah. Sebab Nabi tahu apa dia punya keinginan. Bukan Nabi tahu semua benda, bukan. Tapi Nabi diberitahu. Nabi ni dia dikawal oleh wahyu. Allah bagi dia tahu segala ni melalui wahyu. Dia kenabian. Ilmu kenabian. Jadi bila Salman Al-Farisi radhiyallahu masuk dalam masjid tu, ketika dia menghampiri Nabi, kata Salman, ketika aku nak sampai dekat Nabi, aku dah nak dekat dengan Nabi dah. Ketika tu aku macam nak baju yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pada waktu tu, baju tu macam dia macam button dia, baju tu macam terbuka sedikit. Jadi belakang tu nampak macam lebar, besar. Jadi Salman bila aku masuk tu, aku macam duduk berdiri, aku menginjak-injak nak apa? Nak tengok belakang Nabi. Dan kata Salman, Nabi lihat aku. Terus Nabi tarik baju ni. Nabi kata, Salman, kau nak tengok ni ke? Terus Nabi buka. Allahu Akbar. Tak sama kata, aku tak sempat nak tanya apa-apa pun. Tak ada siapa yang tahu dalam hati aku ni melainkan Allah. Dia kata aku menginjak-injak ni, aku nak skodeng ni, aku nak tinjau, nak tengok. Terus Nabi tengok aku, Nabi kata wahai Salman, Nabi terus buka Nabi punya apa tu? Nabi kata, hang nak tengok ni ke? Kau nak tengok ni ke? Kata Nabi. Kata Salman, wallahi bila aku lihat itu, maka sahlah. Itulah yang disebut oleh padri di Mosul, kata dia. Tempat yang dia duduk tu, tempat yang dia jumpa padri tu, M-O-S-U-L, Mosul, nama tempat. Inilah yang diberitahu. Langsung dia cium khatamun nubuah Nabi. Dia kata sah, endorse, betul lah dia satu orang Nabi. Kita nak sah, kita dah cek. Macam orang sakit, doktor dah beritahu dah, tuan, isteri tuan ni kalau tengok dia punya simptom kanser ni. Kan? Ni simptom kanser. Kami dah agak lah ni kanser lah, tengok cara sakit, cara muntah, cara jalan, cara nak pitam macam ni. Ini simptom kanser. Tapi untuk kami endorse dia, sahkan dia, kami tak ada cara lain melainkan kena ambil air tulang sumsum, air tulang belakang, air tulang belakang, baru kami boleh endorse dia betul dia kena kanser, dan kami boleh tahu ubat apa yang kami nak bagi. Ini berlaku tu di hospital. Kadang-kadang orang kena kanser, doktor dah bagi tahu dah simptom-simptom macam ni kanser ni, tapi kami tak berani nak bagi ubat. Tuan, kami nak ambil tu air tulang belakang untuk sahkan. Keluarga kata, oh tak mau air tulang belakang lah, itulah inilah. Doktor kata kalau tak nak, kami pun tak boleh buat apa. Kami tidak boleh berisiko untuk bagi ubat tak tentu harga. Nanti tuan saman hospital. Jadi prosedur hospital, doktor ni dia ada prosedur dia. Maknanya walaupun dah ada simptom-simptom tu, last kali dia mesti ada final punya confirmation. Maknanya apa? Nak kena ambil air tulang belakang. Yang tu yang selalu orang tak nak bagi, tak nak lah, nanti apalah, nanti paralyzed lah, macam-macam. Doktor kata tak, air tulang belakang ni kami nak ambil sikit je. Kami nak sahkan aja supaya kami boleh buat keputusan untuk bagi ubat, nak buat kemo macam mana kami nak bagi. Tapi ikut simptom tengok-tengok ni semua dah memang simptom leukemia ni. Tapi kalau keluarga kata tak mau, saya tak nak bagi, saya biarlah macam ni, doktor kata okeylah, kalau tak nak kami bagi ubat aja lah, simpan aja lah mak ayah awak ni sampai dia matilah. Kami tak boleh bagi ubat apa-apa, kami tak boleh nak bagi kemo ni sebab kami tak buat
ambil air tulang, kami tak ada endorsement tu lagi. Nak mengesahkan dia. Jadi begitulah Salman Al-Farisi. Dia nak tengok khataman nubuah tu sebab dia nak endorsement tu. Dia nak confirm, inilah orang dia. Ya, jadi Salman Al-Farisi beritahu, begitulah aku masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi. Itu Salman kita biasa tak dengar nama dia, Salman Al-Farisi. Dia bangsa Farsi, bangsa Iran. Macam Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Imam Abu Hanifah ni dia bukan orang Arab. Dia orang Farsi. Dia berketurunan Farsi. Kalau kita biasa dengar Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Razi itu apa? Razi itu satu tempat di Tehran, di Iran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani itu apa? Nama tempat dia, Jilan. Jilan ni dekat mana? Utara Tehran. Utara Tehran. Jadi kita akan tengok banyak ulama-ulama yang besar daripada belah-belah Tehran ni, belah-belah Farsi ni. Jadi Salman Al-Farisi ni satu orang sahabat. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi apa padri ni kata? Balik pada kisah padri ni. Padri ni berkata apa? Bila Hercules panggil ketua padri dia secara peribadi, nak bincang dengan dia. Dia tanya padri ni. Padri ni cakap benar. Padri ni berkata, tuanku, sesungguhnya beliau ini, orang yang utus surat ni, beliaulah Nabi yang terakhir. Dan kabar gembira yang disebut di dalam kitab suci yang kita miliki. Inilah orang dia. Dari segi sifat-sifat yang tersimpan dalam kitab yang ada dalam bilik saya ni, dia kata, saya sebagai ketua padri, kitab-kitab semua saya pegang. Jadi maklumat semua, jadi mengikut kitab yang ada pada kita, inilah orang dia. Ciri-ciri, sifat dan sebagainya, inilah orang dia. Maka berkatalah Hercules, Raja Kaisar ni. Kata Hercules, sungguh saya juga mempercayainya. Allahu Akbar. Hercules kata apa? Sungguh sebenarnya aku percaya dia. Tetapi likin akan tetapi aku ada satu halangan. Andainya aku memeluk Islam, mereka akan bunuh aku dan aku akan hilang seluruh kuasa dan kerajaan. Habis. Dia kata kalau aku terima Islam ni, Hercules masuk Islam, huru-hara kerajaan Romawi. Dia punya perasaan tu macam mana? Tiba-tiba Barack Obama masuk Islam. Masa dia tengah jadi, contohlah, Barack Obama jadi Presiden Amerika Syarikat. Masa Amerika Syarikat sibuk nak pergi Afghanistan, sibuk nak pergi Iraq, sibuk nak pergi bebas pergi kacau negara orang Islam, kan? Atas dasar nak menghapuskan terorisme. Masuk Iraq, huru-hara Iraq. Masuk Kabul, huru-hara Kabul. Semua tempat dia masuk, berbilion-bilion duit dia habis. Beratus-ratus ribu orang Islam mati. Dalam dia sibuk buat operasi Desert Storm. Ingat tak lu? Operasi Desert Storm. Itu zaman George Bush dulu. Bila dia buat macam-macam operasi, tiba-tiba presiden dia declare seluruh negara dia, saya masuk macam kerajaan Amerika, White House. Huru-hara lah. Seluruh Amerika huru-hara. Barack Obama presiden terima Islam. Begitulah Hercules ni. Kemungkinan dia kata, kata Hercules, sungguh aku mempercayainya, tetapi aku memiliki satu je halangan. Andainya aku peluk Islam itu,
mereka yakni rakyat aku, menteri-menteri, ahli parlimen aku, kan, semua ahli parlimen aku ni, mereka akan bersepakat gulingkan aku ni. Berlaku rampasan kuasa. Akan berlaku langkah Rom. Langkah Romawi. Tahu? Akan berlaku langkah Romawi. Gulingkan Hercules ni. Jatuhkan dia, dan mereka kemudian akan bunuh aku. Dan seterusnya aku akan hilanglah kuasa dan kerajaan. Maka ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, riwayat ni. Jadi sambungan ini kita sambung. Ada lagi, tapi kita sambung apa dia akan sambung kisah selepas pada itu. Iaitu Hercules ni dia tak puas hati, kemudian dia berlaku, dia menerima khabar, berita ada kafilah Arab yang berada di Baitul Maqdis. Waktu tu ada orang Arab daripada Mekah sedang safar meniaga di Baitul Maqdis. Nak jadi cerita, dalam jemaah Arab tu adanya Abu Sufyan. Bapa ni Abu Sufyan ni ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ni berada di Baitul Maqdis bersama dengan orang-orang pedagang-pedagang dia, kafilah dia. Jadi Hercules bila tahu benda tu, Hercules panggil mereka ni. Kisah ni apa yang berlaku, dialog antara Hercules dengan Abu Sufyan, kita akan baca minggu depan. Jadi saya berhenti takat ni dulu. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, minggu depan kita sambung. Kita tengah sedap-sedap ni kita berhenti, kan, supaya kita datang minggu depan. Kita sambung minggu depan. Jadi insya-Allah tuan, Jadi kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.